Salam sejahtera dan selamat pagi semua atau Min. Kalau boleh sila buka kamera. Saya adalah MC untuk malam ini. Nama saya Yang. Jadi ada ahli yang pertama kali masuk dah. Kalau ada tolong tekan 1 dekat chat box. Okey, untuk ahli yang tak baru sila tekan 2. Okey. Jadi malam ini adalah malam kesihatan. Malam kesihatan dan kami pihak tim Sinergi sangat gembira dan juga amat honor untuk menjemput Dr. Tajo, juga seorang atomian dalam tim kita untuk mengkongsikan ilmu tentang kesihatan dan terutamanya macam mana kita nak melindungi diri sendiri dan juga ahli keluarga kesayangan kita dengan produk Atomy. Jadi silakan saya untuk menerangkan sedikit tentang background Dr. Tajo. Jadi Dr. Tajo mendapatkan pengalaman lab semasa bekerja di Hospital Ipoh dan KL pada tahun 2002 dan 2004. Selepas itu beliau bekerja sebagai ahli penyelidik dalam perubatan herbal di Hospital KL juga pada tahun 2004 hingga 2008, dan seterusnya beliau menjadi part-time lecturer di UKM mengajar sains klinikal, dan dalam Julai 2017 beliau menyertai Asia Metropolitan University sebagai timbalan dekan dalam fasa pra-clinical untuk undergraduate pelajar perubatan. Dan kini Dr. Tajo merupakan seorang ahli farmakologis dan juga Dr. Am di Medicare Monitoring Resources Syarikat yang bertempat di Kepala Batas Penang. Jadi untuk maklumat semua member, kes baharu pada hari ini adalah 13,944 cases baharu. Jadi kita dapat melihatkan semakin banyak kes positif COVID-19. Jadi tajuk untuk hari ini adalah macam mana kita nak melindungi diri kita dan dengan menggunakan produk Atomy, terutamanya macam mana kita nak menghadapi varian Omicron COVID-19. Jadi dengan segala hormatnya saya menjemputkan Dr. Tajo untuk berkongsikan ilmu-ilmu doktor. Dr. Tajo, silakan. Terima kasih Yam. Okay, pertama kali saya jumpa, saya dapat mesej daripada Yam berkaitan dengan sesi hari ini, malam ni. Okay. Tapi dia bagi salam, saya jawab Waalaikumsalam. Sorry ya Yam, you tak perkenalkan nama penuh. Saya nak kan nama Yam. Yam pun mungkin ada yang orang Muslim, orang Melayu yang bernama Yam. Okey, pada sesi pagi ini, terima kasih kepada tim Sinergi kerana beri peluang kepada saya, walaupun dalam nak katakan dalam 5-6 bulan saya sibuk dalam menguruskan kes-kes COVID, mengadakan screening, mengadakan saringan di kilang-kilang. Pada permulaan penglibatan saya dalam industri kilang ni adalah untuk memberi kilang-kilang ni supaya mereka boleh beroperasi. Jadi itu matlamat saya supaya tiada kes COVID yang meningkat secara mendadak. Tapi kalau kita tengok hari ini seperti mana yang Yam kata, 13,000 kes COVID. 2-3 hari yang lepas 4,000, 5,000, dan ada satu ketika kita seronok kerana kes
bilangan kes COVID ni semakin menurun. Tetapi sejak kebelakangan ni, dalam 2-3 hari ni, okay, kes COVID telah meningkat secara mendadak. Okay, semalam 11,000. Saya bagi penerangan sedikit tentang kes peningkatan COVID. Okay, semalam 11,000 dan hari ini 13,000. Mungkin besok 15,000 atau 17,000 dan mungkin akan sampai ke 30,000. Itu kita tak tahu. Jadi apa peranan kita? Okey, untuk sesi kali ini saya rasa saya tak nak bercakap seorangan. Saya perlukan Yam untuk bersama-sama dengan saya. Okey, boleh Yam? Boleh doktor. Okey, pasal saya background saya lecturer, jadi saya perlu seorang murid untuk saya bagi soalan. Okey, nanti tak apalah. Lepas saya bersesi jawab, nanti kita akan buka kepada atomian yang lain untuk memberi menanyakan soalan. Okey, tajuk hari ini adalah untuk bagaimana kita nak mengharungi kehidupan kita dalam wabak COVID Omicron. Okey, sebelum ni kita pernah dengar perkataan Delta, Alpha dan sebagainya. Tapi sekarang ni nama COVID sekarang ni diberi nama Omicron. Apa sebenarnya? Nama-nama ni adalah nama yang diberi kepada virus COVID, coronavirus. Okey, sebelum kita tahu apa itu virus, okay, kita kena tahu secara general bahawa virus ni adalah terdiri daripada secara generalnya kita akan panggil dia sebagai kuman. Okey, makhluk halus yang kita tak nampak. Okey, kuman ni terbagi kepada yang kita tak nampak lah, terbagi kepada bakteria dan virus, fungus dan sebagainya. Okay, ini adalah kumpulan-kumpulan klasifikasi kuman-kuman. Antara bakteria dengan virus ni biasa dia menjangkiti respiratory sistem pernafasan kita. Kalau kita batuk-batuk dekat yang biasanya batuk, sesama dan sebagainya, kita pergi jumpa doktor dan doktor akan melihat tekak kita dan akan periksa paru-paru kita. Okey. Kebanyakan penyakit yang batuk-batuk ni adalah disebabkan oleh bakteria. Dan virus sama sekali. Dua-dua. Bakteria dengan virus. Okey, bakteria dia punya struktur dia lain dan virus struktur lain. Okey, coronavirus ni yang kita panggilnya COVID-19 ni adalah sejenis virus. Okey, virus ni yang dia punya special sifat dia boleh bertukar. Itu yang dinamakan varian-varian. Mula-mula dulu kita pernah dengar varian Delta, okey. Dan pernah satu ketika varian Delta ni menyerang India, negara India, dan kita tengok macam mana keadaan situasi di sana. Kita tengok banyak mereka yang pesakit-pesakit ni tak dapat bernafas dan meninggal dunia. Dan bila varian ni bertukar, dia akan virus ni bertukar sedikit dia punya struktur dan dia dinamakan sebagai varian Omicron. Varian Omicron ni pertama kali dikenali semasa di South Africa, Afrika Selatan. Dan daripada situ ia merebak ke Eropah dan kita lihat bagaimana keadaan di sana bila mereka announce varian Delta tu dah terkawal, dia orang buka mask, SOP tak ikut SOP dan sebagainya, dan kini kita tengok keadaan di sana meningkat terlalu mendadak secara tiba-tiba. Okay, kita kat sini, kat Malaysia ni, kita cuma dengar dan tengok. Kita tak dapat merasainya. Dan dalam seminggu dua ni, kita telah melihat varian Omicron ni telah datang ke Malaysia. Bila dia datang ke Malaysia, dan inilah kesan dia sekarang ni. Dan semalam,
Menteri Kesihatan telah mengumumkan yang kebanyakan cases di Malaysia ni adalah disebabkan oleh varian Omicron. Okey, boleh Yam? Okey, daripada situ kita tengok dan bagaimana kita nak menyediakan diri kita, prepare ourselves untuk situasi wabak sekarang ni. Okay, sebelum ni kita pernah ikut SOP dan sebagainya, dan satu ketika kerajaan buat lockdown dan sebagainya, dan cases semuanya berkurang. Tapi sekarang ni dia meningkat balik. Dan bagaimana kita nak prepare ourselves untuk keadaan wabak yang sekarang ini. Okey. Okey, sebelum tu saya nak tanya Yam. Okey, apa dalam produk-produk yang ada di Atomy ni, produk apa yang boleh meningkatkan sistem imun badan kita? Ini soalan cepu mas lah. Kalau boleh jawab. Dato'. Jawab? Sepatutnya vitamin C dan juga hemohim. Okey, saya nak satu produk antara vitamin C dengan hemohim, mana yang you pilih? Saya pilih hemohim. Okey. Okey. Okey, selain daripada hemohim, okey, ada produk-produk lain yang berkait dengan sistem imun badan kita. Antara vitamin C dengan hemohim, okey, kita tengok macam iklan yang tadi yang sebelum kita start sesi talk hari ini, okey, kita tengok iklan berkaitan dengan hemohim, bagaimana hemohim ni dibuat, bagaimana research yang dijalankan ke atas hemohim dan bagaimana kesan dia kepada manusia. Okay. Jadi bila kita bercakap pasal immune system, okay, kita terfikir sebagai Atomian, okay, kita merasa bertuah kerana kita mempunyai satu produk yang boleh dikatakan baik dan boleh dikatakan telah menjalankan secara detail kajian-kajian, research yang dilakukan selama bertahun-tahun, dan produk yang boleh meningkatkan keupayaan imun badan kita. Jadi ia adalah satu produk. Kalau kata siapa-siapa tanyalah, kalau produk Atomy, kita akan fikir dulu yang produk hemohim adalah untuk immune system. Okay, kalau kita tengok ia bagaimana ia disediakan, okay, kandungan hemohim, dan by now saya rasa semua orang tahu apa dia kandungan yang terdapat dalam hemohim. Okey, yang boleh jawab tak tu? Atau ada siapa-siapa yang Angelica, lain? sorry, saya tak berapa ingat nama spesifik dia. Lagi, okey, tak apalah. At least 3 nama tu you kena ingat lah, boleh? Ada siapa-siapa yang boleh tolong Yam? Sorry Yam, saya tengok you muda lagi. Jadi saya suka pelajar-pelajar. Okay, saya suka ajar. Jadi siapa yang nak datang kelas saya, jadi dia kena tahulah apa dia. Tuan Safawi bagi Angelica Radix. Dan Chris bagi Angelica Gigas. Dim dengan Pioni. Okey. Sorry Jam. Tak apalah, kita bersantai-santai lah. Bukannya kita nak buat satu kelas yang betul-betul. Okey, pasal kita bukan apa. Bila saya bercakap, saya bagi tahu Angelica Radix, Synovium rhizoma, itu nama-nama lain dia dah. Okey. Japonica ponium, dan ada dia bergantung kepada kelas macam mana kita nak sebut 3 produk, 3 pokok herba yang digunakan untuk menghasilkan hemohim. Okay. Jadi 3 pokok herba ni hanya terdapat di Semenanjung Korea di sana. Okay. Dia orang tanam di sana, dia orang buat research di sana, dan research dia memakan masa selama
lebih daripada 6 tahun. Pada asalnya mungkin dulu 6 tahun, tapi sekarang ni saya rasa lebih daripada 6 tahun, di mana research yang mula-mulanya lebih fokus kepada kesan kanser. Dan biasanya apabila satu produk tu nampak ada potensinya, dia akan buat bermacam-macam kajian dan ingin menunjukkan tentang keberkesanan produk tersebut. Okey, ini adalah hemohim. Jadi apa yang kita nak kaitkan antara hemohim dengan keadaan wabak sekarang ni. Okey, perlu ingat, dan kalau kita tengok berita-berita yang sebelum ni, okey, mereka yang dijangkiti oleh wabak coronavirus ni adalah mereka di kalangan golongan yang senior, umur 50 tahun ke atas, mereka yang mempunyai penyakit kronik, penyakit penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis, penyakit jantung. Itu penyakit kronik yang kebanyakan yang mereka yang mendapat penyakit dan mereka dalam kategori senior, bila dia orang kena infection oleh coronavirus, dia akan menyebabkan kategori 4 atau 5, iaitu kategori grup teruk. Maksudnya dia orang susah nak bernafas, dan bila kategori 5 tu dia orang perlukan oksigen, perlukan support untuk bernafas. Okay? Itu dah kira teruk. Dan kebanyakan mereka yang meninggal dunia atau yang mati tu adalah mereka yang mempunyai faktor risiko penyakit yang saya sebutkan tadi. Dan bila kita kaji lagi, kebanyakan mereka ni mempunyai sistem imun badan yang rendah. Jadi di situ kita nampak macam mana kita nak prepare ourselves. Kita nak sediakan diri kita sendiri. Okay, kita dalam tagline Melikat Malaysia ni, kita jaga kita. Macam mana kita nak prepare diri kita untuk wabak yang akan datang ni, wabak Omicron. Okay, wabak Omicron ni dalam kategori tidak bahaya, pasal kebanyakan dia yang meninggal yang ni hanya 1 atau 2% saja. Dan kebanyakan mereka yang mendapat dikonsider positif COVID Omicron ni atau COVID-19 ni adalah dalam kategori 1 atau 2 atau 3. Jadi 90%, 98%. Jadi tak banyak. Kita jangan risau, tapi kita kena berwaspada. Kita kena jaga diri kita sendiri. Dan bila kita melihat mereka yang mendapat penyakit COVID-19 ni adalah mereka yang mempunyai immune system yang rendah. Jadi kita sebagai Atomian, kita rasa bertuah. Pasal kita ada satu produk yang boleh meningkatkan immune system kita. Okay, salah satunya adalah hemohim. Okey. Okey, Yam, okey. Mana Yam dah hilang? Doktor. Okey, dalam produk hemohim ni, okey. Macam kalau kita consume, ni soalan saya bagi soalan kepada you. Okay, kalau kita consume hemohim ni, bagaimanakah caranya kita nak mendapat maksimum efek daripada hemohim? Ada idea tak? Macam kita consume, kita makan hemohim tu, dia lebih bersifat farmakologi. Saya punya PhD berkaitan farmakologi. Okay, bila kita makan, dia akan masuk ke dalam salur pemakanan kita dan dia akan menyerap ke dalam seluruh badan. Faham? Ini simple je, senang. Saya tak nak cakap yang lebih-lebih macam mana dia masuk, macam mana dekat mana usus dia masuk. Okey. Apabila dia masuk ke dalam badan dia, macam mana kita nak meningkatkan efek hemohim tu dalam badan kita? Ada satu produk Atomy yang berkesan kepada usus kita. Apakah produk tu?
Probiotik. Okey. Soalan senang kan? Bukan susah. Okey. Kat situ kita ada nampak kaitan. Okey, satu tadi yang kita katakan dia satu wabak yang menyebab yang sedang merembak sekarang ni, dan ia berkait dengan sistem imun badan seseorang. Jadi kita nak meningkatkan sistem imun badan seseorang tu, kita ambil hemohim. Apabila kita ambil hemohim ni, okey, nak memaksimumkan efek hemohim dalam penyerapan dalam badan kita, dia akan masuk ke dalam usus kita, dan kita ada satu produk probiotik sebagaimana hemohim lah, sebagaimana yang katakan tadi, probiotik yang bertindak balas dalam sistem usus kita untuk menjadikan usus kita sihat. Apabila probiotik ni apa dia, Yam? Kuman yang baik. Kuman. Tadi saya sebutkan tadi, kuman terdiri daripada virus, terdiri daripada bakteria. Okey, probiotik ni adalah kuman. Kuman ni dia bakteria ke ataupun virus? Bakteria. Tu senang kan? Jadi macam kelas ni kita buat jadi senang lah. Okey, probiotik adalah terdiri daripada bakteria-bakteria yang baik. Okey. Semasa kita lahir, kalau tengok belakang saya ni, nampak tak? Tangga kehidupan. Okey, kalau kita lahir daripada umur 0 hingga masa kita lahir lah. Kita keluar saja daripada perut ibu kita. Okey, kandungan bakteria yang ada dalam usus tu akan meningkat secara mendadak. Dia akan membentuk satu koloni dalam usus kita, bakteria baik. Okey, bakteria baik. Jadi kita perlu bakteria baik ni untuk penyerapan proses dalam usus kita lah. Apa yang kita makan, apa yang kita macam baby lah. Kalau baby yang lahir, dia minum susu, okay, penyerapan, macam mana dia nak membesar. Okay. Pentingnya usus ni adalah untuk menyerap makanan-makanan yang kita ambil daripada mulut. Itu yang pentingnya probiotik tu tadi. Okay, apabila probiotik sihat, apabila usus kita sihat disebabkan oleh kandungan probiotik yang Julian kata tak ada suara, betul? Boleh dengar, Yam? Boleh jelas. Okey. Apabila usus kita sihat, jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum makan daripada mulut kita, dia akan diserap dalam usus dan dia akan pergi untuk pembesaran lah, untuk proses macam-macam lah dalam badan kita. Itu yang pentingnya probiotik. Probiotik akan menyebabkan usus sihat, dan apabila kita makan hemohim, penyerapan dalam usus ini akan bertambah elok dan akan memberikan maksimum efek hemohim ke atas badan kita. Tadi ada saya nampak soalan yang berkaitan, boleh tak kita makan probiotik dengan hemohim? Okey, kalau boleh, ada ruang, ada gap antara kita makan. Biasanya saya nasihatkan orang pesakit-pesakit saya ambil probiotik pada waktu pagi. Okey, lepas makan baru kita ambil hemohim. Maksudnya probiotik tu sebelum makan, dan selepas makan tu kita boleh ambil hemohim. Okey, daripada situ yang pentingnya bukan maksudnya kita makan probiotik dan dalam masa yang sama kita makan hemohim, dan dua ni akan bertindak penyerapan, akan bertindak balas dan sebagainya. Bukan. Kita cuba asian-asikan. Kita sihatkan usus kita. Apabila usus kita sihat, penyerapan hemohim ni akan bertambah elok. Faham? Okey, daripada situ kita tengok
tadi kita kalau boleh soalan-soalan tu nanti bagi tahu saya boleh tak? Boleh doktor. Pasal saya kadang-kadang bila saya nak cakap ni tiba-tiba soalan tu keluar, dia bukan apa, dia konsentrasi kadang-kadang terganggu sikit. Jadi maklumlah umur dah semakin meningkat ni, kadang-kadang kita lupa apa yang kita nak cakap tadi. Okey. Okey. Wabak tadi kita dah cerita wabak Omicron apa dia Omicron. Okey, Omicron ni senang berjangkit, mudah berjangkit, dan apa preparation dia. Kejap lagi saya akan terangkan bagaimana preparation untuk kita. Just sekarang ni kita bincangkan produk-produk yang ada dekat Atomy ni, supaya kita boleh ambil produk-produk Atomy ni dalam masa wabak ni. Okey. Dan satu lagi yang saya nak kaitkan antara produk-produk Atomy ni dengan wabak. Tadi wabak, hemohim, usus, probiotik, dan satu lagi produk yang kira ramai masa mula-mula ni soalan untuk Yam. Okey, masa mula-mula COVID-19 hari tu, ramai yang bercakap tentang satu produk vitamin. Apakah produk tersebut? Soalan senang je. Jawapan pun dah ada kat situ. Vitamin C. Okey, vitamin C. Kita lihat salah satu produk yang famous masa mula-mula COVID-19 mula melanda dunia itu adalah vitamin C. Ramai yang suggest suruh ambil vitamin C, dan ada yang kajian-kajian mengatakan tak ada kesan, ada yang kajian mengatakan ada kesan. Dan bagi saya masa tu saya ada buat satu artikel dan saya mengatakan yang pengambilan vitamin C ni tak ada masalah. Tak ada masalah sama ada dia baik ke tak baik. Yang penting kita pastikan pemakanan kita lengkap. Okey. Jadi salah satu cara untuk melengkapkan pemakanan kita ni adalah suplemen. Dan salah satu suplemen ni adalah vitamin. Okay, kita memerlukan vitamin. Sama ada vitamin tersebut boleh didapati daripada buah-buahan. Okay, contoh vitamin C, kebanyakannya boleh didapati daripada oren, limau dan sebagainya. Okay, kita boleh makan. Tapi masalah dia, adakah kita makan buah-buahan tersebut tiap-tiap hari? Yam, hari ni ada makan buah tak? Tak ada. Tak ada, belum lagi. Tak makan lagi? Semalam ada makan buah? Ada. Sekarang ni kan Chinese New Year, banyak buah oren. Jadi itulah, bagi saya dalam 10 orang, kalau kita tengok 10 orang, hanya 1 atau 2 orang saja yang mengambil secara rutin. Maksudnya setiap kali dia makan, dia akan mengambil buah-buahan. Tak ramai yang amalkan budaya ini ya. Bila kita makan, kalau kita pergi ke makan di luar lah, terutamanya makan di kedai atau di mana-mana, okay, adakah kita disediakan buah-buahan sekali dengan makanan yang kita ambil tadi? Tak ada. Itulah saya kata. Jadi kita memerlukan suplemen. Jadi dalam wabak penyakit COVID ni, okay, salah satu yang suggest yang berkaitan dengan boleh meningkatkan sistem imun kita adalah vitamin C. Jadi di situ peranan vitamin C, dan sekarang ni kita maksimum dos vitamin C adalah, kalau tak silap saya, 1,500 hingga 2,000 miligram, bukan gram, miligram per day. Jadi itu yang mula-mula itu Atomy mengeluarkan vitamin C 500 miligram, dan sekarang ni ada vitamin C yang 1,000 miligram. Jadi kita boleh ambil sekali sehari vitamin C, dan dia boleh meningkatkan sistem ketahanan badan kita. Okey. Dan di situ kita nampak kaitan antara
wabak, penyakit, virus yang menyerang sistem imun badan kita dan bagaimana kita nak meningkatkan ketahanan badan kita, meningkatkan immunity kita. Okay, dengan 3 produk ni, insyaAllah kita boleh jaga kita. Kalau katakan orang, okay, ada 2 orang, A dengan B, dia cakap kita jaga kita, yang A ni dia tak ambil apa-apa, yang B ni dia ambil at least suplemen meningkatkan sistem imun badan dia, badan kita. Okay. COVID ni akan menyerang orang yang tak ambil, yang tak ada, yang immunity dia rendah. Dan immunity yang tinggi ni dia dapat melawan virus tersebut. Okay. Boleh ya, Jam? Boleh doktor, nak open untuk Q&A dah ke? Ada soalan. Ada? Okey, jadi soalan ni dari Tuan Asadi. Ya. Apakah indikator yang dapat kita kesan jika immune sistem kita rendah? Ada indikator? Okey. Itulah tadi saya nampak soalan Tuan Asadi tadi. Okey, apa khabar Tuan Asadi? Sihat. Tuan Asadi ni bagus, dia very aktif. Dia banyak tanya soalan kepada saya. Okay, kadang-kadang minta maaf lah Tuan Asadi, pasal saya bukan seminggu 2 ni. Sejak daripada bulan 8 itu saya boleh dikatakan sibuk. Okay. Biasanya saya keluar pagi, balik malam buat screening di kilang-kilang. Okay. Dan bila keadaan COVID ni meningkat, jadi makin sibuk lah. Report saya kena buat kepada KKM. Okay, report, daily report, berapa banyak kes yang. Jadi kalau kes banyak, jangan salahkan saya. Okay, saya cuma menjalankan tugas untuk membantu kilang-kilang supaya dia orang boleh buat operasi. Okay, bagaimana kita nak tahu keadaan immune system kita kurang? Okay, satu yang simple. Kalau katakan kita selalu kena dijangkiti sesama, macam bila kejap-kejap batuk, maksudnya imun badan kita ni kurang. Satu lagi, stres boleh menyebabkan sistem imun badan kita kurang. Okay, saya nak bercerita tentang kanser, kanser, stres dan imun sistem. Okay, ini terjadi kepada abang saya. Okay, abang saya kira 4-5 tahun yang lepas lah. Abang saya sebelum dia meninggal dunia, okay, anak dia meninggal dunia, dan dalam masa 2 minggu selepas anak dia meninggal dunia, dia meninggal dunia. Dan bila saya tengok kenapa penyebab abang saya meninggal dunia tu adalah disebabkan oleh kanser. Okey, kanser. Dalam masa 2 minggu, okay, selepas anak dia meninggal dunia, keadaan abang saya tu sebelum tu memang dia elok, sihat, tak ada masalah. Tiba-tiba bila dia mendapat berita yang anak dia meninggal dunia, dia down. Dia punya dia macam emosi dia terganggu, makan kurang. Okey. Itulah, dia memang tak bercakap dengan siapa. Memang kalau kita tengok keadaan abang saya masa tu, memang dia dalam keadaan stres, terganggu. Okey. Dan di situ bila pemakanan, gaya hidup kita dah tak ada, kita abaikan gaya hidup sihat, okay? Kita tak makan, tak exercise dan sebagainya, dan ditambah dengan kemurungan, stres, kemurungan, okay? Ia menyebabkan imun badan kita akan berkurangan, dan bila imun badan kita down, kurang, okay? Sel-sel jin yang ada dalam badan kita, sel-sel kanser, biasanya kanser ni, ini pendapat saya, sel-sel kanser ni ada di setiap daripada kita. Okay, cuma dia sama ada dia produce, dia keluar atau tak, bergantung kepada sistem badan kita.
Itu yang kalau kita tengok mereka yang berusia, banyak yang mati disebabkan oleh kanser. Sebab usia mereka, imun sistem mereka kurang dan sebagainya. Dan berkait, kita balik kepada abang saya tadi, dia memang down, dia tak makan, emosi terganggu, kemurungan, okay? Nampak tiba-tiba dia tak boleh buang air besar. Dan bila kita detect bawa perut dia makin membesar, dan bila kita bawa ke sebuah hospital, dapat detect yang kanser kolon. Di situ yang nampak macam mana peranan imun sistem tu. Jadi kalau kita nak tahu siapa yang imun sistem dia berkurangan tu, okay, satu tengok kepada emosi dia. Kalau emosi dia low, terganggu, murung, dia akan kurang makan, dia tak jaga kesihatan dia, dan di situ immunity akan berkurang dan berkurangan. Okey. Boleh? Saya harap fahamlah maksudnya. Okey. Okey, doktor. Seterusnya soalan dari Lera Kuantan. Dia nak tanya sebab dia dan suami dia positif COVID. Lepas itu suami, tekanan darah suami dia sistolik 160 dan diastolic 118. Jadi dia nak tanya sama ada bolehkah suami dia makan hemohim sebab dia tak pasti apa kesan. Okey, kalau siapa yang bertanya tadi? Lera, dia boleh buka dia punya ni tak? Saya nak bukan tanya soalan lah, nak nak berinteraksi, boleh? Boleh. Saya ada. Okey, Vera Ira. Ira, okey. Okey. Ira, daripada Kuantan. Ya, saya. Okey, sihat? Sihatlah, hari ni hari ke-8. Hari ke-8 COVID. Jadi kuarantin berapa hari? 10 dia kata, hari ke-11 cabut gelang lah. Dah cucuk tak? Saya cucuk 2 je lah. Booster belum. Suami booster dah cucuk. Okey. Dekat sini kita nampak walaupun mereka yang telah divaksin masih lagi dijangkiti oleh virus COVID. Okey, cuma sekarang ni keadaan era dalam kategori 1 atau 2 pasal boleh duduk di rumah lagi kan. Tak ada masalah pernafasan, tak ada batuk, tak ada sesama. Betul tak? Macam batuk tu ada, demam semua tu saya ada. Masa mula-mula je macam demam tu saya cuma 1 hari je. Tapi batuk sekarang ni dia macam nak batuk sekarang ni. Tapi dia tak kuat sangat lah. Okey. Sebelum ni ada amalkan hemohim atau produk-produk suplemen? Saya memang makan hemohim. Lepas tu probiotik pun ada. Vitamin C pun saya makan. Cuma suami saya lah. Cuma suami saya tu tekanan darah tinggi dia memang dia ada makan. Dia baru je makan hemohim ni. Lepas tu terus dia kena COVID. Jadinya kita tak pasti sebelum dia kena COVID tu dia punya tekanan dia tinggi ke tak. Saya tak pasti. Itu yang pentingnya. Satu, secara berkala kita buat pemeriksaan kesihatan. At least dalam setahun 2 kali. Itu penting pasal bila terjadinya macam kes jangkitan COVID sekarang ni, kita tak tahu sama ada sebelum ni dia ada darah tinggi atau tidak. Dan bila terkena COVID, pasal COVID tak menyebabkan tekanan darah tinggi dia cuma akan menyerang sistem pernafasan dan sebagainya. Itu je. Okay. Berkaitan dengan hemohim dan sebagainya, dia cuma akan menambahkan sistem imun kita dan dia tak garanti yang kita takkan kena COVID. Itu penting kena tahulah. Cuma sama ada jadi teruk atau tak tu yang penting. Okay. Kalau kita tengok mereka yang teruk, pernafasan mereka akan jadi teruk, susah nak bernafas dan mereka akan dimasukkan ke dalam hospital dan dirawat di sana.
Okey, yang penting kita kena jaga sistem ketahanan badan kita. Okey, continue with Imohim. Okey, macam suami tu elok ambil Imohim bagi saya. Okey lah macam tu. Sebab dia mula-mula dia takut. Dia ingat dia sebab dia makan Imohim tu jadi tekanan darah tinggi. Dia jadi takut. Tu dia Tak stop ada. ni. Dalam 2-3 hari ni dia stop. Dia takut. Itulah. Kena, kalau takut kita bercakap dengan kawan-kawan, bercakap dengan kawan kita ramai kat sini, kita ada kelas, kita dengar apa perkongsian-perkongsian yang lain. Kalau mengikut kajian, kajian yang dilakukan oleh saintis Korea, Imohim ada efek, nak kata penuh tak adalah, akan mengurangkan tekanan darah. Tapi dia ada kesan untuk mengurangkan tekanan darah. Yang penting pemantauan kesihatan penting. Kita kena regularly cek tekanan darah dan regularly berjumpalah dengan doktor. Okay, kalau dekat tim kita ni pun ada doktor-doktor yang lain selain daripada saya dan dia orang boleh berkongsi pendapat, berkongsi ilmu dengan puan lah. Boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Maksudnya dia boleh makan lah ya. Imohim tu dia boleh teruskan lah ya. Memang kena teruskan. Kalau boleh itulah. Macam kalau ambil probiotik elok ambil pagi. Okey, Imohim tu lepas makan, kalau boleh tolerate dengan Imohim, makan pagi dengan makan malam 2 kali sehari. Boleh? Boleh doktor. Terima kasih doktor. Okey, tapi satu lagi jangan lupa untuk buat pemantauan tekanan darah secara berkala. Yang tu memang saya buatlah 3 kali sehari sebab kebetulan ada kena doktor, dia sekarang pun makan ubat lah sekarang doktor ni dengan ubat lah sekarang, on ubat. Makan ubat kena ubat. Satu lagi yang sebelum kita akhiri ni, yang penting tanda-tanda tekanan darah tinggi bila kita akan rasa berat-berat badan, berat dekat tengkuk ni, rasa sakit, kepala sakit besar kemungkinan tekanan darah waktu itu akan tinggi. Dan penting untuk mengambil ubat dan suplemen. Okey, terima kasih Ira. Okey, terima kasih doktor. Okey, seterusnya soalan dari Manhong. Dia tanya bolehkah makan Imohim sebelum bersarapan dan makan probiotik selepas makan? Itulah kalau bagi saya galakkan pasal ia lebih kepada bagaimana produk itu masuk ke dalam badan kita, waktu bila dan waktu yang sesuai. Faham? Kalau bagi saya macam probiotik ni saya nampak elok waktu perut kosong lah. Sebetulnya sebelum awal pagi dan Imohim selepas makan. Okey. Okey doktor. Seterusnya soalan dari Aja Maidin. Dia kata dia ada kanser tahap 3. Kanser usus tahap 3 dan sekarang dah kemo 4 cycle. Jadi dia nak tanya boleh tak dia ambil Imohim dengan vitamin C sama ada yang 550 mg atau yang 1000 mg. Okey. Berkaitan dengan Imohim dan kanser, kalau kita tengok kajian yang dilakukan oleh saintis daripada Korea, asal produk Imohim ni dibangunkan adalah untuk kanser, untuk mengurangkan terjadinya kanser. Ada satu kajian yang melibatkan penggunaan ubat kanser, kemoterapi, dan dia suplemen, dia menjalankan kajian ke atas tikus. Dia buat satu grup yang ada kanser, dia bagi kemoterapi dan dia bagi suplemen Imohim. Dan satu grup lagi ni cuma bagi ubat kanser, kemoterapi saja. Dan kajian ni membuktikan yang grup
tikus yang diberi rawatan kemoterapi campur dengan hemohim menunjukkan peningkatan kesembuhan yang tinggi berbanding dengan satu grup lagi. Dan daripada situ konklusi yang kajian tu menunjukkan yang bahawa hemohim ni dapat membantu mereka yang mendapat rawatan kemoterapi. Itu penting maksudnya mereka yang ada macam saudara kita ni yang dapat kanser tahap 3 dan menerima rawatan kemoterapi ni, bagi saya elok sambung rawatan kemoterapi dan plus suplemen hemohim. Boleh ya? Okey doktor, saya Ajam Aidin, nama saya daripada Johor Bahru. Okey, apa okey, khabar saya yang Johor? tadi tu. Okey, alhamdulillah doktor. Berapa session saya nak ambil hemohim tu satu hari? Okay, apa yang dicadangkan oleh syarikat sekurang-kurangnya dua sachet sehari. Maksudnya kalau boleh pagi dan petang lah. Kalau dia bergantung pasal benda ni yang dicadangkan. Dan ada ketikanya kita memerlukan penambahan. Tapi bila kita memerlukan penambahan, kita jangan berlebih. Itu bagi saya lah. Okay, kalau katakan perlu kita ambil 3 kali sehari, kita ambil 3 kali sehari. Cuma mungkin dalam seminggu atau seminggu lebih je. Jangan lebih daripada tu. Jangan terlalu lama. Pasal yang digalakkan untuk hemohim ni 2 paket, 2 sachet sehari. Tapi vitamin C tu ada 2 kan? Satu yang 500 mg, satu yang 1000 mg. Yang mana satu yang digalakkan? Dua-dua sama je. Kalau ambil yang 500 tu, boleh makan 2 kali sehari ya, pagi dengan petang. Kalau yang 1000 tu, 1 kali sehari lah. Tapi dengan cara ke mulut ke atau campur dengan air? Oh, dia masuk mulut. Vitamin C boleh. Masuk boleh tak ada masalah. Tapi kena minum campur air pun boleh. Air kosong lah. Okey, lagi satu soalan saya nak cakap. Saya ni doktor, saya buat kemo dah 4 kali. Tapi pellet saya turun 330 364. Saya tak demam, tak ada batuk, tak ada sesama, semua okey. Tapi pellet saya rendah. Macam mana doktor? Platelet ni lebih kepada bagi mereka yang mengambil kemoterapi ni, dia akan ganggu sel-sel darah. Sel-sel darah ni akan berkurang dan kita biasanya pasal sel-sel darah ni dia bagi dalam tempoh 2 minggu supaya dia cycle yang satu lagi. Supaya sel-sel ni akan meningkat balik. Tapi kadang-kadang platelet yang rendah ni bahaya. Platelet yang rendah ni boleh menyebabkan pendarahan yang berlebihan. Jadi kena hati-hatilah. Tapi buat masa ni tak ada pendarahan tapi operation saya berjaya. Kemoterapi 3 tak ada masalah, ada pakai cholesterol bag pun tak ada pakai. Semua okey. Cuma saya ambil ubat kemo tu 500 mg pagi 3, petang 3. Jadi 3000 lah. Saya ambil untuk 2 minggu dan minggu terakhir tak ambil lah. Cuma saya ambil hemohim saja. Saya ambil pagi, tengah hari dan malam. Tapi tak ada pendarahan, tak ada apa-apa. Semua okey. Tapi cuma pellet saya rendah saja. Doktor risau dengan saya. Alah, pasal kita risau pendarahan nanti berlebihan nanti kalau darah dia tak terkawal. Okey, terima kasih doktor. Yang macam ini saya rasa memang kena continue with monitoring tu. Kena sentiasa monitor platelet dan bila platelet berkurangan besar kemungkinan perlu masuk darah. Betul. Saya dah doktor cakap saya tak apa. Nanti sebelah bulan 4 bulan puasa saya akan jumpa lagi, ambil darah balik semula, tengok macam mana. Itu pasal saya kemo terakhir pada 21 bulan 4. 8 cycle saya kena buat. Alhamdulillah dah okey sekarang. Saya okey daripada kemo pertama, saya kemo 2 jam tu tak muntah, tak mabuk, saya boleh memandu. Cuma sampai rumah tu saya macam penat lah.
Okey. Tapi itulah elok ambil suplemen bagi saya Himohim ni sesuai lah. Ya betul. Ada tenaga sikit badan, alhamdulillah lah. Terima kasih doktor. Info. Okey, sama. Tadi petang pun saya join yang King Way juga. Doktor yang cakap. Terima kasih. Sama-sama. Teruskan doktor. Terima kasih doktor. Okey. Terima kasih MC. Okey, thank you. Okey, seterusnya soalan dari KL Low. Jadi dia nak tanya, doktor sarankan kita ambil vitamin C, probiotik dan Himohim setiap hari. Jadi apakah dosage yang dicadangkan? Okey, seperti biasa yang vitamin C 1 kali sehari, probiotik 1 kali sehari, dan Himohim tu bergantung Kalau rasa macam bagi saya lah, memang digalakkan untuk ambil 2 sachet sekali sehari, tapi bergantung pada badan kita sendiri. Pasal bagi saya, kita adalah doktor kepada badan kita. Okay? Macam kalau saya tengok pesakit, saya tak tahu apa sebenarnya pesakit tu rasa. Pasal pesakit tu dia akan rasa diri dia sendiri. Kalau dia rasa okey, kita boleh ambil Himohim rasa mungkin sekali sehari. Okey, kalau kita tak rasa tak berapa selesa, badan akan rasa sendirilah, kita terasa, kita elok ambil pagi dengan petang. Boleh Yang macam probiotik tu elok ambil pagi. Vitamin C tu anytime dalam sehari tu. Himohim tu pagi dengan petang. Okey doktor, seterusnya soalan dari Hamiza. Jadi dia nak tanya, dia selalu dapat kekejangan otot, muscle cramp, dan dia sudah ambil Himohim dan rawatan hospital pun dah buat dah, tapi doktor suspect arthritis, tapi result negatif. Jadi dia nak macam mana nak ni? Okey, kekejangan otot ni kebiasaannya disebabkan oleh garam galian dalam badan. Kadang-kadang dia tak seimbang. Doktor wait, saya yang bertanya tadi. Miza. Saya yang tanya. Saya kena explain sikit lah ya doktor ya, sorry ya. Sebab saya mencela doktor tengah bercakap. Kes saya ni sebenarnya dah lebih kurang dah 6-7 tahun. Saya follow hospital lah. Memang dia kata masa dulu dia cuma ambil darah sajalah. Dan selepas ambil darah tu bertahun-tahun juga lah saya dengan doktor. Dia suspect arthritis, and then last kali result dia kata tak negatif. Kemudian saya tanya doktor tu, jadi apa masalah saya kan kalau saya negatif arthritis? Dia kata dia nak ambil air dekat bahagian pinggang saya, tapi saya reject lah, saya tak nak buat, saya takut. Jadi dia kekejangan otot tu dia bukannya selalu, dia bila-bila masa dia nak menyerang lah maksudnya. Dia selalu kena, especially waktu tidur tau, maknanya tengah malam. Lepas tu kadang-kadang waktu siang pun, waktu saya tengah potong bawang pun tangan saya boleh mengeras. Itu yang saya, kadang-kadang dia memang rasa sakit yang tu memang sampai saya boleh keluar air mata lah. Kadang-kadang okey je, macam-macam kebas sajalah. Itu yang saya tak tahu nak buat macam mana ni. Okey, Puan Hamiza. Yeah. Arthritis ni dia merujuk kepada sendi-sendi. Arthritis. Kalau macam masalah puan ni lebih kepada otot. Okey. Otot, kekejangan otot dan sebagainya lah. Ia menjadi satu benda yang kalau bagi saya nampak perbezaan antara otot dengan sendi ni berbeza. Kebiasaan arthritis ni mungkin dia lebih kepada sendi-sendi kita lah. Okay. Yang melibatkan kekejangan ni lebih kepada otot-otot yang macam muscle ni kan. Kalau kita tengok yang keras ni, dia lebih kepada kat situ lah. Kalau arthritis ni lebih kepada sendi-sendi kat sini.
Tapi apa yang kadang-kadang masalah ni bukan masalah acute lah. Kalau katakan puan datang dengan demam, batuk, sesama tu, saya boleh bagi ubat. InsyaAllah dalam 3-4 hari tu boleh sihat. Tapi masalah puan ni lebih kepada penyakit yang kronik dan melibatkan otot. Dan otot-otot ni kalau kita tengok, kita kaji dengan lebih mendalam lagi apa yang menyebabkan pergerakan dan sebagainya. Okay. Kalau kekejangan ni mungkin ada kekurangan sama ada vitamin atau kekurangan galian-galian dalam badan kita yang menyebabkan otot ni kejang. Faham? Jadi buat masa ni rawatan macam sakit tu mungkin dia datang sekejap. Dia akan kejang sekejap, tapi walaupun sekejap dia menyebabkan kesakitan yang amat sangat. Dan berdasarkan pengalaman saya pun kadang-kadang sekali-sekala jadi kejang. Kadang-kadang waktu kita tidur tu kita tersilap menggeliat sikit, otot kita segang. Dan ia melibatkan macam saya boleh relate dia dengan tekanan darah, okay? Tekanan darah dan kandungan kalsium, kandungan sodium dan sebagainya. Itu yang menyebabkan tu. Bila saya perhatikan, bila tekanan saya tinggi, kadang-kadang kekerapan terjadinya kekejangan tu kerap. Okey, jadi masalah puan ni mungkin masalah yang kronik dan saya rasa perlu ada suplemen dan cara makan yang seimbang. Boleh ya, puan? Dan untuk produk-produk yang ada di Atomy ni, okey, puan boleh cuba Hemohim. Bagi saya Hemohim pasal dia ada anti keradangan. Anti keradangan yang boleh mengurangkan kejang, sakit kekejangan tadi. Okey, puan. Doktor, yang ni berkaitan dengan arthritis juga. Sini nak tanya kalau arthritis patient in wheelchair, jadi beside ambil Hemohim, apa suplemen yang dicadangkan? Okey, suplemen yang lain yang berkaitan dengan sakit macam so far yang saya boleh suggest Hemohim, probiotik tu memang macam kira adik-beradik lah. Boleh kita ambil. Satu lagi produk ginseng. Itu boleh cuba. Okey doktor, seterusnya soalan dari Cikgu Wong. Dia nak tanya kalau seseorang suspek dia positif COVID, jadi berapa sachet vitamin C atau probiotik atau Hemohim boleh diambil dalam sehari? Okey, suspek COVID sebenarnya suspek COVID ni simple prosedur, sama ada dia COVID atau tak COVID. Kita ada kit tu kan. Kit, saliva kit, itu memang boleh dapat dekat mana. Kalau kita rasa ada kontak dengan COVID, cuba buat test tu. Okay, bila buat test tu terpaksa kita MySejahtera, kita kena kena update MySejahtera. Kalau positif kena update lah, kena kuarantin diri sendiri. Pasal COVID ni dia lebih kepada simptom-simptom sesama, batuk dan sebagainya. Kalau keadaan macam kalau demam dan sebagainya perlu ambil ubat, kena ambil ubat lah. Tapi dari segi suplemen untuk COVID, saya galakkan 3 produk ni tadilah. Hemohim, probiotik dan vitamin C. Amalkan 3 produk ni. Okay. Walaupun COVID dah habis, elok amalkan sampai bila-bila lah.
Okey? Okey, doktor. Uh, Seterusnya soalan dari Muhammad Safari. Dia nak tanya doktor, saya ada masalah kurang buang air besar. Jadi apa yang dia patut guna? Dan juga yang ni berkaitan dengan probiotik lah. Jadi Esther nak tanya juga, probiotik tu makan dengan air som ke air room temperature? Dan Rohana nak tanya, probiotik tu sesuai tak untuk ibu hamil? Sebab ibu hamil selalu sembelit. Okey, berkaitan dengan usus. Okay, probiotik is the best lah yang untuk yang produk MOIM ada. Okay, jadi tak ada masalah kalau kita makan. Sedap lah probiotik tu kalau makan saja-saja. Lepas tu kita minum air biasa. Tak ada masalah. Sama ada kita gunakan air biasa ataupun air sejuk. Okay, as long as kita kita buka dia punya satu sachet tu, kita masuk makan, rasa dia sedap lah. Bukanlah rasa pahit teruk sangat. Jadi kita boleh minum dengan air biasa lah. Okey, berkaitan dengan sembelit, okey, probiotik masih lagi elok untuk mereka yang ada sembelit. Macam benda ni saya boleh pasal saya rawat anak saya sendiri, anak saya dalam peringkat remaja. Biasanya remaja, okey, terutama mereka dalam 17, 18, mereka dalam proses nak membesar, okey, mereka kadang-kadang mereka ni susah nak makan sikit, ada yang tak nak makan macam-macam, makan tak berkhasiat, makan cikedis ya, macam-macam lah, makan makanan yang tak berkhasiat. Jadi terjadinya sembelit dan susah nak berak tu memang tinggi. Jadi saya beri probiotik kepada mereka ni. Okay, elok untuk mereka. Untuk sembelit dan sebagainya. Okay. Okay, thank you doktor. Seterusnya soalan dari Amiru. Dia nak tanya, saya ada soal masalah saraf membengkak di bahagian leher. Dan nama saraf tersebut diberi nama vagal. Yang ni saya tak boleh nak ni. Jadi dia nak tanya, jika saya amalkan himohim, ada apa-apa efek komplikasi tak? Okey, berkaitan dengan saraf, penyakit saraf dan sebagainya yang berkaitan dengan saraf lah. Benda ni terjadi kepada anak saya. Okey. Semuanya saya relate pada ni lah, pasal benda-benda yang saya boleh rawat sebagai perawatan moden dan saya boleh cari alternatif lain. Okey, anak saya ada satu ketika tu dia tak boleh angkat tangan, tak boleh menulis, tak boleh makan. Dia nak buat macam ni dia tak boleh. Okey, itu terjadi 2 tahun yang lepas. Okey, bila dia berkaitan dengan saraf dan apa yang terjadi, saya cuba cari alternatif lain. Kalau nak ceritanya tak sempat saya nak cerita dalam masa yang singkat ni. Saya banyak pengalaman merawat anak saya ni. Memang itulah, saya kalau boleh saya nak akan buat satu artikel berkaitan dengan perawatan alternatif, berkaitan dengan perawatan mereka yang mempunyai masalah tiba-tiba tangan ni jadi lemah. Okey. Secara ringkas, okey, ia melibatkan immune system, okey, yang melibatkan saraf tangan, dan pemberian himohim ni adalah sesuai untuk diamalkan. Okay, secara ringkas yang saya boleh buat. Okey, Jam. Okey doktor, seterusnya soalan yang berkaitan juga. Nurjana nak tanya, saya masih menunggu tarikh operation untuk menyambung balik lah ACL putus di bahagian lutut. Jadi dia baru menggunakan vitamin C dengan himohim seminggu.
Jadi dia nak tanya, bolehkah Himohim membantu untuk menyambung balik ACL dia untuk operation dia? Okey, kalau kita tengok kajian, ini bukan daripada pandangan saya. Ini yang saya bagi ni lebih kepada kajian yang dilakukan ke atas produk-produk Himohim. Okey, produk-produk Himohim ada kajian yang menunjukkan yang dia boleh memulihkan balik sel-sel dalam badan kita untuk pulih kembali. Okay. Kalau katakan yang saraf terputus yang tadi tu, okay, dalam proses penyembuhan, okay, bagi saya galakkan untuk pengambilan Himohim. Pasal ini berdasarkan kepada kajian yang dilakukan oleh saintis daripada Korea berkaitan dengan penyembuhan sel-sel. Okey. Maksudnya secara kasar, Himohim ni elok untuk pemulihan sel-sel badan kita. Doktor, minta maaf saya mencelah ya. Ya. Saya Nurjana yang tanyakan soalan tadi. Ya, minta maaf. Saya baru join Atomi saja. So saya baru seminggu amalkan vitamin C dan Himohim lah. Jadi selepas 3 tahun saya stopkan semua sukan setelah disahkan ACL saya putus. Baru-baru ni selepas seminggu saya mengamalkan tu, saya rasa keadaan tu dah semakin baik dan saya tak rasa lagi sakit di bahagian lutut apabila saya duduk ataupun bangun. Jadi pada 1 hari bulan 2 saya nak mencuba keadaan saya dah semakin okey ataupun tidak. Jadi saya cuba untuk hiking di satu bukit di Kok Diang dan saya sampai ke puncak dan dapat turun semula dalam keadaan yang baik. Jadi saya rasa adakah dia akan mencederakan semula saya punya kecederaan ACL yang putus tu ataupun macam mana? Keadaan saya selepas itu akan semakin buruk ke macam mana? Tapi saya rasa saya dah rasa kurang sakit di bahagian itu selepas seminggu saya mengamalkan Himohim dan vitamin C. Okey. Sebagaimana yang saya terangkan tadi Himohim ni adalah satu produk yang boleh memulihkan kembali sel-sel badan kita. Okay. Yang berkaitan dengan puan tadi yang kata nak mencuba something yang yang kata nak challenge, bagi saya kalau nak buat benda-benda macam tu, kita bagi badan kita berehat betul-betul. Okay. Walaupun kita ambil Himohim, walaupun kita ambil vitamin C, okay, jangan terlalu orang kata mendesak badan kita, men-challenge badan kita, pasal badan kita ni pernah cedera. Okay. Once badan kita ni pernah cedera, dia pulih tapi dia tak pulih seperti sebelum dia cedera. Jadi kita perlu ingat tu, walaupun kita ambil produk-produk yang bagus pun, okay, kalau boleh kita jangan challenge diri kita buat something yang boleh mencederakan badan kita balik. Boleh ya? Faham maksudnya? Maksudnya kalau boleh puan amalkan, continue amalkan Himohim, kalau boleh tambah probiotik lah. Boleh ya? Okey doktor, saya nak tambah lagi sikit doktor suruh tambah probiotik kan. Jadi kalau kata saya mengamalkan tiga-tiga, vitamin C, probiotik dan Himohim, cara penggunaan untuk tiga-tiga produk ni untuk baiki balik saraf saya dan untuk untuk saya punya tisu semakin baik, itu cara pemakanan untuk tiga-tiga produk tu macam mana doktor untuk lebih baik? Okey, dia benda dia sama, lebih kurang sama lah, lebih kurang pasal dia lebih kepada suplemen macam kita makan hari-hari ya. Suplemen yang kita makan nasi tapi kita makan suplemen. Okay, beza dia hari-hari kita makan nasi, kita makan ikan, kita makan daging. Yang ini cuma kita tambahkan suplemen kepada badan kita. Jadi kalau boleh, kalau macam probiotik tu elok makan pagi. Okay, vitamin C anytime, bila-bila lah dalam satu hari tu. Dan Himohim tu
yang digalakkan makan 2 sachet sehari, dan kadang-kadang kita itulah bergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita rasa okey, kita boleh rasa makan 1 sachet tu dia boleh menampung kita untuk another 24 hours tu. Okey. Kita makan 1 sachet, dan kalau kita rasa badan kita tak berapa sihat kita tambah 2 sachet sehari. Okey, boleh ya Puan Jana? Dan satu, saya harap janganlah kita cederakan badan kita balik dengan buat aktiviti yang lasak macam yang Puan Jana tadi nak cakap, nak mencuba sama ada pulih sepenuhnya atau tidak. Okey? Okey, terima kasih doktor atas penjelasan yang baik. Assalamualaikum. Okey, sama. Waalaikumsalam. Okey doktor, soalan dari YHE, dia nak tanya red ginseng jelly tu halal ke? Sebab dekat Atomy Malaysia dia tak tulis halal. Itu yang saya tak suggest red ginseng lah. Pasal bagi saya walaupun orang-orang Muslim yang lain benda tu adalah penting walaupun saya rasa Atomy ni boleh dapat feedback daripada kita, daripada ni sama ada benda tu halal atau tidak. Kalau pasal ada tim yang patuh syariah dan sebagainya yang ada di dalam Atomy. Okay. Bagi saya tu yang saya tak suggest red ginseng. Saya tak banyak pasal saya tak nampak perkataan halal di situ. Okey. Okey doktor, soalan dari Cindy. Dia datangnya untuk masalah sembelit. Berapa sachet probiotik boleh makan sehari? Sebab sekarang dia dah makan 1 sachet sehari. Sembelit sembelit ni probiotik tu dia untuk menambahkan bakteria-bakteria baik dalam usus kita. Okey. Kalau ada mereka yang mempunyai masalah sembelit ni, dia jangan bergantung kepada probiotik saja. Dia kena bergantung kepada pemakanan kita. Pemakanan cara yang sihat adalah penting. Dan probiotik ni dia menambahkan kepada pemakanan yang sihat kita. Faham Maksudnya jangan bergantung. Kalau mereka yang ada masalah sembelit, kebanyakan kalau kita tengok kepada mereka punya cara pemakanan dan sebagainya, cara pemakanan yang kurang sihat sikit lah bagi mereka yang suka sembelit ni. Okay. Probiotik membantu. Dan yang penting pemakanan sihat. Satu, pengambilan buah-buahan seperti betik penting untuk mereka yang ada sembelit, betik, pisang, supaya fiber-fiber yang dalam pemakanan kita, dan kurangkan pengambilan macam daging-daging, banyakkan pengambilan sayur-sayuran. Okey. Dan kalau sakit sembelit, kalau tak boleh berak, kena jumpa doktor. Okey? Okey, Yang. Doktor, soalan terakhir. Okey, boleh. Minta maaf lah pasal saya ada report yang saya nak kena buat. Itulah, saya hadkan masa sampai 10.30 lah hari ni. Okey, Okey doktor, soalan terakhir dari Rohana. Jadi dia nak tanya untuk masalah untuk penyakit SLE, kanser, jantung dan buah pinggang, himohim dah ada efek ke? Boleh ambil ke? Halo? Halo? Doktor? Dapat tak? Okey. Okey.
Doktor tak dapat. Dan bagi saya, Imohim ada memain peranan dalam memulihkan kembali penyakit-penyakit tersebut. Dan ada ketikanya, kadang-kadang macam terutama SLE ni dia boleh recurrent, dia boleh jadi balik. Dan pada ketika itu rawatan moden perlu juga. Okey. Okey. Betul dah habis soalan. Jadi Bang Yap, terima kasih. Saya. Okey, terima kasih semua member dan juga Dr. Tajuh bersama kita untuk malam ini. Sama-sama kita jaga diri kita dan juga menghadapi COVID Omicron variant. Jadi terima kasih semua. Kalau ada apa masalah yang belum dijawab, boleh simpan masalah dan tanya balik bila kita ada peluang untuk bertemu lagi. Jadi terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Bye bye. Terima kasih doktor dengan MC sekali. Selamat malam.